Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah, alhamdulillah semua alhamdulillah. Sekali lagi kita akan kupas dan bedah buku tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid, yakni buku Muntalaq. Seperti biasa kita akan recap sepintas lalu apa yang telah kita cover, apa yang telah kita baca sebelum ni, yang membawa kita kepada bab yang sekarang ni lah kan. So kita telah bermula dengan mukadimah yang Muhammad Ahmad Ar-Rashid tulis, yang menjadi titik tolak kenapa concern yang berlaku dalam realiti semasa, dan kenapa buku ni ditulis untuk mencapai objektif yang menjadi sandaran kepada buku ni lah. Kemudiannya bab pertama kita menolak al-hawa, bab yang kedua hanya gerhana bukan terbenamnya matahari, bab yang ketiga golongan baik yang dibinasakan, bab yang keempat kewajipan dakwah ke jalan Allah, bab yang kelima ahli ibadah yang bermain-main, bab yang keenam pelukan cendia kawan, bab yang ketujuh jihad dengan hujjah, bab yang ke-8 asas fiqh amal jama'i menurut salafus salih, bab yang ke-9 fiqh amal jama'i dalam bentuk yang baru, bab yang ke-10 keselarasan dan kesyumulan, bab yang ke-11 panji kebaikan, dan kini kita tiba kepada bab yang ke-12, iaitu translation dia formula yang hanya difahami oleh rijal. So direkap tajuk-tajuk tu kerana sebenarnya semua yang akan dibincangkan dalam setiap bab tu sebenarnya dia berdasarkan apa yang telah difahami dalam bab-bab yang sebelum ni lah, insyaAllah. Okey, dalam bab ni insyaAllah kita akan mulakan pagi ni dan kita terus masuk kepada apa yang tertulis, insyaAllah. Dari fenomena sejarah da'i, didapati bahawa kebanyakan mereka telah bekerja dan memberikan pengorbanan yang besar untuk dakwah Islam dengan senyap dan tenang. Kesibukan mereka dalam kerja-kerja tarbiyah dan tajmi'i menghalang mereka dari membukukan pengalaman dan perasaan fiqh dakwah yang mereka temui sepanjang masa tersebut. Hanya segelintir kecil sahaja yang meninggalkan tulisan dan penjelasan untuk generasi da'i selepas mereka. Okay, so ini mengungkap realiti yang berlaku lah, dan kenapa tulisan-tulisan yang merakamkan pengalaman-pengalaman tu tidak sebegitu banyak lah, sepanjang dari awal nak kata apa, perjalanan dakwah sehingga ke masa buku ini ditulis. Dan kerana memang siapa yang terlibat dengan arena ini, medan ini, akan appreciate lah sebenarnya masa dan kesibukan tu akan tertumpu kepada membina manusia, dan penulisan tu tidak terhasil dengan banyaknya. Tetapi di samping fenomena tersebut, kita dapati bahawa Allah SWT mengurniakan kepada mereka kefasihan dan kekuatan bahasa balaghah yang luar biasa, sehingga mereka mampu simpulkan pemikiran dakwah mereka dengan kata-kata yang ringkas yang dapat dijadikan usul ataupun dasar dakwah yang penting bagi da'i selepas mereka. Kata-kata ini menjadi penunjuk jalan dan pengucapnya dianggap sebagai guru di dalam dakwah Islam. So saya faham ke? So balaghah ni satu aspek yang kalau siapa yang pernah baca kawaid dakwah, asas-asas dakwah pun ditekankan aspek balaghah ni. Maksudnya kemampuan untuk apa yang kita sampaikan tu actually sampai kepada target audience ataupun pendengar, sampai ke hati mereka. So dekat sini Muhammad Ahmad Rashid menyatakan bahawa mereka tu walaupun mereka tidak mungkin kita boleh kata terlatih menulis buku dan sebagainya, tetapi Allah kurniakan mereka kemampuan untuk mengungkapkan kata-kata yang ringkas tapi mempunyai maksud yang amat mendalam. Kadang-kadang kata-kata mereka tidak lebih dari beberapa baris, tetapi ianya sangat penting
kerana ia membina satu hubungan dan ikatan di antara seluruh bahagian Islam. Bahagian-bahagian menjadi besar sehingga memberi kesan yang besar. Ianya ibarat angka-angka yang mempunyai nilai kecil, tetapi setelah datang pakar-pakar matematik yang mampu membuat pelbagai rajah hubungan antara angka-angka itu dalam formula matematik, tersingkaplah berbagai rahsia tenaga dan cara penggunaannya. Hingga kan Einstein juga hanya menemui rahsia tenaga atom di atas sekeping kertas dan dengan sebatang pena. Dia juga menemui cara mengeluarkan kuasa tersebut untuk digunakan. So, dia petik Einstein kat sini. Rasanya kalau kita familiar kot dengan E equal to apa? MC squared ni. So, rasanya apa yang nak sampaikan kat sini ialah kadang-kadang seumpama itu maknanya equation tu pendek tetapi dia menjadi dasar yang amat besar kepada apa yang datang kemudiannya, dalam konteks bagaimana kefahaman tu boleh dikembangkan sehingga kepada aplikasi yang berbagai-bagai. So direlatekan dengan aspek yang mungkin kita boleh appreciate lah dalam aspek matematik, dalam aspek sains, dan dalam konteks dakwah pun apa yang nak ditekankan begitu. Maksudnya ada phrase yang ringkas tetapi dia menjadi satu asas kepada benda yang amat besar kemudiannya. Begitu juga para duat. Mereka membuat rajah-rajah hubungan antara adab-adab dan suruhan Islam yang membuka jalan yang luas untuk sesiapa yang hendak melaluinya. Mereka turut menentukan faktor-faktor pemutus dan noktah efektif. Ini menunjukkan pemberian Allah kepada mereka hasil dari kesedaran yang mendalam dan yang diperolehi dari pengalaman yang panjang. Walau bagaimanapun, formula matematik angka itu hanya dapat difahami oleh ahli matematik yang mampu berfikir dan menganalisa. Maka begitu juga formula dakwah tidak dapat difahami dan diketahui nilainya kecuali oleh da'i Islam yang merasai dan memikul beban dakwah. Orang yang jauh dari tugas dakwah, duduk bersantai dan membuat pelbagai alasan, tidak dapat memahaminya. Similar lah kot kan? Macam kalau kita kata, even kita kadang-kadang yang petik E equal to MC squared tu pun apa maksud dia tak tahu kan. Contohnya lah kan, tak dapat nak appreciate actually mafhumnya apa, bagaimana aplikasinya dan sebagainya. So sama juga dibuat parallel dengan ayat-ayat yang ringkas mungkin daripada da'i-da'i yang terawal dahulu, yang kadang-kadang kandungannya sangat syarat dengan maksud yang besar, tetapi hanya boleh difahami oleh orang yang memahami arena tersebut. So orang yang jauh dari tugas dakwah, duduk bersantai, tak buat apa, memang tak dapat nak capture apa mafhum dia mungkin. So datang kepada subtopik yang pertama. Menentang kemungkaran adalah tanda firasat. Ada di kalangan da'i ini yang mempunyai kepandaian luar biasa. Formula yang dibuatnya membuktikan kesempurnaan dan ketajaman akalnya. Tetapi dia ini tenggelam dan tidak dikenali. Beliau bernama Abu Bakar bin Yasdainar rahimahullah. Pernah seseorang bertanya kepadanya, apakah itu firasat iman? Dia menjawab, pandangan orang yang soleh dengan kesolehan yang mengandungi cahaya ketakwaan, keimanan, hakikat dan kebenaran, dengan zuhud di dunia dan kecintaan terhadap hari akhirat. Pandangan ini menjadikan dia berani melawan kemungkaran dan orang yang melakukan kemungkaran. Itu dipetik kata-kata dia lah. Perhatikanlah makna besar di dalam kata-kata yang ringkas ini. Beliau menjelaskan bahawa firasat itu ialah keyakinan sangat-sangat da'i terhadap balasan Allah pada hari kiamat dan mengenali betapa rendahnya nilai kelazatan dan kesenangan dunia yang terbatas, terputus dan tertahan. Ini menyebabkan dia tampil mengubah kemungkaran dan berani menentang pelaku kemungkaran berbekalkan keyakinan ini. Certain benda yang kadang-kadang kita rasa, wallahualam, dalam dunia sekarang ni kadang-kadang kita tak rasa lah sesuatu phrase macam ni macam tinggi sebab dia dah jadi almost konsep yang kita biasa dengar. Cumanya dia ada disconnect lah kot daripada kita biasa dengar tu kepada yang actually kita rasa benda tu sehingga menyebabkan kita berani seperti yang disebutkan ini.
Demi Allah, sesungguhnya itulah firasat yang tinggi yang menjadikan semua firasat yang lain menjadi kecil sekalipun ia benar. Perhatikanlah 4 unsur yang mendorong pemiliknya untuk melaungkan suara kebenaran di hadapan manusia. So 4 elemen dinyatakan. Yang pertama, takwa, menyahut perintah Allah dan berhenti pada batas syubhat. Yang kedua, iman, sehingga dengan keyakinan pada akhiratnya dia mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang yang mati hatinya. Ketiga, hakikat yang dihayati olehnya di dalam realiti kehidupan, bukan keraguan dan khayalan dunia yang singkat dan fana. Dan yang keempat, hati yang benar di dalam membuat andaian dan lidah yang benar dalam berkata-kata. Okay. So Allah Alam, kita boleh reflect keempat-empat elemen ini, sejauh mana takwa dan iman kita, sejauh mana kita, apa yang kita yakini itu benar-benar realiti, dan sejauh mana hati kita ni benar dan lidah kita juga benar. Perhatikanlah bagaimana halus dan syumulnya sasaran ingkaran beliau. Beliau tidak sekadar menentang kemungkaran semata-mata, bahkan beliau juga melawan orang yang melakukan kemungkaran kerana kemungkaran mereka. Artinya, beliau tidak menentang secara umum atau sembunyi-sembunyi, tetapi ia menunjukkan tuduhan dengan telunjuknya kepada tauhid. Ini bukan sembunyi-sembunyi bisik ke belakang orang tu, tapi actually memang point out kemungkaran tauhid ni. Dia meninggikan suara, mendedahkan pekung kekufuran di hadapannya, menyebutkan nama, nombor dan alamatnya. Seterusnya dibuka baki 5 jarinya untuk mengubah kemungkaran dengan tangannya setelah ia menundingkannya dalam tuduhan. Of course ni semua ayat-ayat apa nak panggil memberi gambaran lah kan. Kata analogi pun bukan, tapi maksudnya bila kata dia point out dan sebagainya tu, kepada kemungkaran tu lah kan. Kita bukan cakap pasal orang tertentu, tapi maknanya the mungkar itself, approach-nya begitu kan, sampai specify kat mana alamatnya dan sebagainya. Seterusnya, perhatikanlah hubungan yang indah di antara mukaddimah tersebut dari sudut kombinasi dan pengkhususan. Ini akan menunjukkan kepada kita jalan yang menjanakan tenaga Islam di dalam kehidupan manusia dan mengalirkannya dari sumber mata airnya untuk memuaskan dahaga orang yang sedang kehausan. Sesungguhnya itu satu tenaga yang seimbang melalui gabungan beberapa tenaga. Ini poetik sungguh ni. Sesungguhnya itulah sumber tenaga umpama tenaga solar, haba dan tenaga elektrik dalam menjana kehidupan. Allah telah menciptakan pelbagai sumber tenaga di alam ini. Allah juga yang menyediakan pakar-pakar matematik dan ahli fizik yang menemui rahsia-rahsia kegunaan tenaga untuk berkhidmat kepada manusia. Begitu jugalah dengan penurunan Al-Quran. Allah telah menurunkannya untuk menyempurnakan undang-undang alam dan memberi peluang kepada da'i untuk meneroka rahsia-rahsia dan Al-Quran untuk kebaikan manusia. Okay. Dia banyak buat relate dengan hakikat zahir kehidupan kita, rasanya untuk kita more able to appreciate kan. Maksudnya sumber energi kita tu banyak, energi dalam konteks ialah yang mendatangkan elektrik dan sebagainya ni. Of course dia memerlukan orang yang faham perbincangan tu kan, matematik ke fizik ke dan sebagainya. So similarly dengan kerja-kerja kepada membawa manusia kepada Allah ni kan. Sebagaimana ahli sains membuat kajian dan eksperimen di makmal untuk menterjemahkan hasil kajian mereka yang telah diformulakan di dalam satu alat yang boleh digunakan, begitu jugalah ahli fiqh dakwah seperti Abu Bakar bin Yazdainar. Mereka mengarahkan setiap gerakan Islam yang tersusun supaya menterjemahkan formula mereka kepada proses-proses pembetulan untuk menyelesaikan keadaan manusia yang kacau bilau dan masalah mereka yang rumit. So similarly lah kan, macam kalau kita bincang pasal sunnatullah kan. So seperti mana ahli sains membuat eksperimen dan sebagainya untuk mencari sunnatullah. Kenapa nak cari sunnatullah tu? Supaya boleh digunakan dalam aplikasi-aplikasi kehidupan. Laptop ni semua ni pun menggunakan sunnatullah yang telah difahami. So similarly sepatutnya, ataupun similar yang berlaku dalam aspek dakwah ni lah. Maknanya ada ahlinya yang
cuba merungkai sunnatullah yang ada supaya kita boleh gunakan untuk mencapai maklumat yang kita nak capai. Dari sini jelaslah kepada kita betapa penting kajian di dalam fiqh dakwah dan segala yang dibangunkan di atasnya dalam bentuk perancangan haraki. Peranan fiqh dakwah selama-lamanya ialah menjelaskan ciri sebenar melalui kata-kata yang terang dan gerak kerja yang jelas. Okay, so kat sini macam nak meng-establish how important it is arena fiqh dakwah ni kan. So maksudnya sebab seperti mana alhamdulillah kita hidup di zaman maknanya orang dah tak fikir sangat dah sains teknologi tu dalam konteks nak establish benda tu, sebab dia part of kehidupan pun. Semua benda yang kita guna ni part of menggunakan sunnatullah yang telah digali selama ini kan, daripada zaman bapak-bapak, datuk-datuk kita yang komputer yang bermula dengan besar satu gedabak, yang kalau orang dulu nak buat PhD dia akan ceritalah komputer kat satu universiti tu satu besar tu je, semua kena buat appointment untuk datang beratur untuk number crunching. Kita sekarang dah even dalam phone, dalam laptop ni pun benda yang macam Excel dan sebagainya tu kita dah take for granted. Maknanya bagaimana kajian-kajian yang telah dibuat telah menyebabkan aplikasinya berubah daripada bentuk yang dulu yang pada kita macam kita rasa primitif sungguh dah lah kan, kepada sekarang yang semuanya serba canggih lah kalau kita nak kata. So similarly orang yang mengkaji terhadap fiqh dakwah dan sepatutnya bagi orang yang makin berkecimpung dengan arena dakwah ni sepatutnya amat appreciative dengan aspek tu lah. Apatah lagi kita nak kata apa, orang-orang yang establish benda ni dia punya sacrifice tu, dia actually terjun ke medan yang sebenar dan mencabar dalam come up to establishing apa yang kita faham dalam konteks dakwah hari ini. Apa-apa yang kita baca sebenarnya dia bukan kebanyakannya lah, dia bukan orang yang menulis, dia duduk kat bilik menulis saja, tapi dia turun ke medan, dia terpaksa berkorban dan semuanya. Dari pengalaman tu lah keluarnya banyak buku-buku fiqh dakwah. Kebetulan kita pada masa recording ni kita di awal Muharram. Khutbah Jumaat baru ni pun kalau Malaysia memang biasanya temanya tema Ma'al Hijrah. Semalam kebetulan masa bawa liqa usrah tanya semua ahli usrah tu khutbah apa yang dia dengar pasal khutbah yang baru ni. Of course yang ramai yang tak ingat apa tu, tu satu hal lah. Tapi yang ingat tu majoritinya kata pasal hijrah lah, obviously Ma'al Hijrah yang di Malaysia. Tapi seorang ahli usrah yang join usrah tu dari Jepun, tajuk dia lain. So tu quite interesting juga. Malaysia ni yang biasanya Muharram, awal Muharram tu dikaitkan dengan hijrah sebab kalender hijrah tu lah kan, tahun baru hijrah. Di tempat lain rasanya mungkin sebab dia tak ada sambutan Ma'al Hijrah kot. So dia Muharram lah kan, mungkin. Wallahualam. Tapi bila kita petik peristiwa hijrah tu sendiri, kat situ pun sebenarnya ada banyak fiqh dakwah yang sepatutnya kita sekarang dah amat-amat rasa embedded dalam diri kita lah. Kan ni keluar tajuk sedikit, tapi dah sebab bila disebut pasal fiqh dakwah dan sebagainya, dan bagaimana kita mengamati benda tu dan mengaplikasi dalam kehidupan. So secara ringkas, dah kebetulan kita di fasa awal Muharram dan di Malaysia ni memang tema Ma'al Hijrah tu diangkat, hijrah tu diangkat. Sepatutnya pengajaran-pengajaran dari peristiwa hijrah tu dah jadi amat-amat sebati dengan diri lah kan. Dan interesting juga semalam bila tanya, so apa pengajaran dia kan? Kita duduk kerap dengar pasal hijrah ni, pengajarannya apa? Dan kat situ pun quite interesting dalam kita punya proses pembelajaran. Kita belajar event yang berlaku, hijrah tu berlaku dan sebagainya. Cumanya kita mungkin kurang bincang, so apa tahu benda tu apa kaitan dengan kita kan? So apa pengajarannya? Kita kena buat apa-apa ke? So dekat situ yang biasanya kita kena perbaiki lah kan. InsyaAllah kita kena do our part untuk perbaiki. Semalam ada yang sebut yang pengajaran yang dia boleh terlintas ialah dia terkait dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat.
Kenapa? Kerana tema dia tema hijrah kan. Maksudnya siapa yang berhijrah kerana kepada Allah dan Rasul, hijrah kepada ilallah wa rasulih dan seterusnya. Itu satu perkara yang besar. Dalam konteks yang sepatutnya kita faham dah apa maksud hadis tersebut. Biasanya hadis tu dikaitkan dengan kepentingan niat, which is betul as long as kita faham konteksnya yang betul lah. Biasanya kita faham hadis-hadis ni, biasanya konteks dia agak pelik sikit, secara sedar atau tidak. Kerana kalau kita faham hadis tu, temanya tema hijrah, dan kita tak boleh nak spend masa yang panjang kat sini nak cerita dari awal apa cerita hijrah tu. Tapi kalau kita kaji balik hijrah tu kenapa, apa purpose dia kan, kita akan nampak purpose dakwah di situ. Kita nampak tugas berhijrah itu satu pengorbanan yang cukup besar, meninggal kampung halaman, tak tahu akan balik ke tidak, harta yang selamanya ada tak boleh nak bawa sekali, tak tahu apa lagi nasib di Madinah dan sebagainya. Dia satu benda pengorbanan yang cukup besar. So dalam konteks itulah datangnya peristiwa yang menjadi asbab kepada hadis yang pertama dalam banyak matan arba'in, termasuk Imam Nawawi punya 40 hadis tu. Dalam konteks itulah dia bawa hadis tersebut bunyi kan, innamal a'mal binniyat, dan kemudian ni faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih dan sebagainya. So dia punya focal point tu kepada amal tu based on niat. Hijrah kerana apa, itu je yang dia dapat. Kalau hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat lah. Satu persoalan ialah, kalau yang tak hijrah macam mana? Sebab kalau kita tengok hadis tu, maknanya yang tak berhijrah tu tak masuk cerita pun sebenarnya. Dia mengcompare orang yang berhijrah kerana niat yang betul dengan berhijrah dengan niat yang terpesong kan. Kat situ yang rasanya ramai kita kadang-kadang secara sedar atau tak miss the point kan. Macam orang petik hadis tu dengan conclusion, yang penting niat. Dia tak buat apa kan, dia duduk berlenggang, dia duduk goyang kaki, yang penting niat. So itu maksudnya tak faham hadis tu lah. Hadis tu berkenaan dengan orang yang berkorban dengan cukup besar, tetapi boleh jadi sia-sia kalau niat tu lari kan. So dia sebenarnya amat boleh difahami, macam yang tertulis dalam oleh Muhammad Ahmad Rashid dan awal tadi lah. Banyak benda tu lebih mudah di-appreciate bagi orang yang actually terjun ke medan dakwah. Dia akan merasa lah, maksudnya okey, kita dah bersungguh, dah berjihad, bermujahadah, berkorban. Tetapi hadis tu mengingatkan, innamal a'mal, amal tu based on niat. So kalau niat kita dah lari, aku buat ni sebab nak popular, aku buat ni sebab nak orang kata aku bagus dan sebagainya, na'udzubillah, dia dapat itu je lah, sia-sia je lah kan. So dia hijrah dan amal tu, pulangan kepada kita tu based on niat kan. Dia kalau tak buat apa tu cerita lain kan. Ada hadis lain pasal orang tak beramal kan. So itu contoh Kalau kita cakap hijrah pun, apakah pengajaran hijrah? Banyak juga lah sebenarnya, tapi salah satunya ialah akan pinpoint kepada strategi kan. Kita tahu Rasul SAW amat berstrategi dalam peristiwa hijrah daripada dia dengan Abu Bakar sahaja yang berpakat bila nak pergi. Maknanya dia tak sebar kat semua sahabat, saya nak berangkat hari ni dan sebagainya. Maknanya benda tu amat rahsia dan kemudian jalan yang digunakan, kemudian dia tak pergi jalan terus, tapi dia camp dulu dekat Gua Sur dengan anak Abu Bakar datang bagi berita dan sebagainya, menggunakan penunjuk jalan dan sebagainya. So strategi semua being put in place. Okay, kat situ ada banyak pengajaran yang mungkin kita tak perasan. So biasalah tu strategi kan. Tapi pertamanya, peristiwa hijrah ni berlaku setelah Isra Mi'raj. Kalau orang biasa, kalau Ana sendiri, Ana bila tengok kisah tu, Ana terfikir lah, kenapa tak, ya Allah bagilah burak tu kan senang sikit kan. Sahabat-sahabat beratur, naik burak sampai, naik burak sampai. Sebab burak tu dah sampai, Rasulullah SAW dah jumpa makhluk burak tu dan pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit lagi kan. So tak kesenang hijrah tu. So kat situ bila kita akan nampak, okay, nature Islam, nature perjuangan Islam yang kita fahami, dia bukan just berdoa Allah tolong, tapi even sebab kadang-kadang kita kata kalau iman kita kuat, Allah tolonglah. Tapi mana ada orang yang boleh challenge iman Rasul SAW dan Umar, maknanya manusia selain Rasul yang berhijrah bersama tu ialah Abu Bakar kan. Maknanya yang kita kata, maknanya ni mana ada manusia yang boleh challenge level iman dua manusia ni kan.
Tetapi mereka yang level keimanan macam tu pun dituntut dan nak ditunjukkan kepada semua orang Islam bahawa untuk satu kerja untuk Islam tu strateginya kita tip-top kan. Dia tak boleh just kita doa insya-Allah Allah tolong, tak payah fikir sangat strategi kan. It doesn't make sense. So itu yang nak diajar contoh-contohnya kan. Malahan apa yang kata statement yang famous kan, bila Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Abu Bakar kan, la tahzan, la taqaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Statement yang famous. Again, statement ni selalu kita ungkap dalam konteks yang macam soalannya lari lah kan. Biasa bila Rasulullah SAW ucapkan kata-kata tu, kata-kata yang dibuat setelah diatur strategi yang paling mantap yang boleh difikirkan ketika tu, dan usaha yang memang level yang kita tahulah. Cara kita petik pula ayat tu seolah-olah Rasulullah SAW belenggang pergi nak hijrah dengan belenggang Abu Bakar. Tu Abu Bakar cuak, tak apa ke ni, tak apa kan, relax la tahzan, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Kadang-kadang kita petik kata-kata hadis dan sebagainya seolahnya diucap begitu seolah macam relax kan, kita kebenaran, Allah tolong padahal tak. Kalau kita tengok episod tu, sebelum Allah nak tolong, tuntutannya apa? Fake dakwah yang penting sebenarnya. Tuntutannya ialah walaupun anda mempunyai iman level Rasul dan Abu Bakar pun, strategi kena paling mantap sebelum Allah nak tolong. So kat situ kita akan tengok dalam peristiwa hijrah, Rasulullah SAW set strategi paling mantap yang boleh dipikirkan, jalan mana apa semua kan. Adakah strategi itu berjaya? Kat situ satu interesting question. Strategi itu berjaya tak? Setiap kali anda tanya, kadang-kadang ada dua jawapan. Setengah orang kata berjaya lah kan, dia sampai. Tapi sebenarnya kalau kita scrutinize satu-satu, dia pergi gua sur tu kan, berjaya tak strategi tu? Dia tak guna jalan biasa. Kalau kita nak tengok zahirnya, macam tak berjaya lah kan, sebab orang musyrik tu actually sampai depan gua tu kan? Sampai betul-betul depan gua tu. Cuma tinggal dia nak tengok tak tengok je dalam tu kan, dan Allah takdirkan dia tak terlintas untuk tengok. Dah jalan lain pun datang juga, siapa nama, Surakah yang kejar naik kuda tu kan. Maksudnya as per strategi punya perspektif, kita kata tak berjaya lah sebab strategi yang dia susun tu. Tapi orang musyrik dapat juga detect apa semua kan. Cuma tinggal at that point, at the crucial moment, Allah tunjuk, Allah yang menguasai segalanya, Allah yang bantu kan. Orang musyrik tak tengok kuda tu, Allah takdirkan dia jatuh dan jatuh kan. Kemudian berlaku dialog tu. So maksudnya yang nak ditunjukkan ke sini, hakikatnya Allah nak ajar kita menang tak menang tu bukan sebab strategi kita tu power, tapi sebab Allah tolong in the end. Tetapi sebelum pertolongan tu nak datang, Allah demand strategi yang paling power lah kan. So kalau kita sekarang ni, kita kata kenapalah bantuan Allah tak datang, kita ada doa banyak, kita sendiri boleh fikir lah kan. Strategi pun tak apa benda, kita main buat je lah, tak fikir apa yang terbaik dan sebagainya. So itu satu. Lepas tu effort punya level pun masalah juga kan. So sebenarnya dari situ kita boleh nampak sepatutnya apakah tuntutan kepada kita, dan kenapa kenapa bantuan tu tidak sampai-sampai. So wallahualam, itu contoh fake dakwah yang sepatutnya kita faham. Tiap-tiap tahun duk cerita Ma'al Hijrah dan sebagainya. Tapi wallahualam tak tahu berapa ramai orang yang faham sebegitu. So satu benda yang perlu muhasabah lah. So itu contoh fake dakwah daripada apa yang kita dapat perhatikan daripada sirah yang kita pelajari. So balik kepada sini. Seterusnya, kegemilangan fake harakah tersembunyi di dalam amanah dan ijtihad. Pakar atom tidak layak untuk meremeh-remehkan Archimedes dan Pythagoras dan yang lain-lain saintis Yunani purba, kerana kekuatan dan kepentingan formula-formula mereka sebenarnya saling membantu dan bagi memacukan roda sains. Semua mereka membuat sesuatu yang hebat bagi zaman masing-masing. Maka demikian juga dai kini yang mencari formula untuk dakwah ini, mereka tidak patut meremehkan pemimpin dan fuqaha dakwah lampau, dan tidak patut menipu untuk mengelirukan orang yang berbicara dengan mereka. Mereka hendaklah setia, amanah dan jujur, dan menyebut ungkapan da'i Islam awal itu sebagaimana yang diungkapkan, yang sudah tepat dan cukup untuk menyampaikan maksud. So
direlate dengan aspek sains kan. Maksudnya sekarang ni kalau kita kata macam-macam yang dah terbit. Sebab kalau kita kata pakar atom ni zaman bukannya ditulis lah. Sekarang ni apatah lagi macam-macam kepakaran yang ada dalam sains dan teknologi. Tapi kerana mereka buat benda yang canggih tu, dia tak boleh nak pelekeh orang yang awal dulu datang dengan Pythagoras dan sebagainya. Sebab itulah titik tolak di zaman itu yang lead kepada apa yang kita ada sekarang. Begitulah ceritanya kan. So sama juga dengan aspek da'i ni kan. Sebab kadang-kadang zaman kita ni dah makin kompleks lah dia punya teori-teori gerakan Islam dan sebagainya. So it doesn't give you the right untuk pelekeh orang zaman sebelum ini yang macam konsep dan teori yang mereka bawa tu macam nampak simple dan sebagainya. So itu in essence apa yang cuba ditekankan di sinilah. Mereka memainkan peranan untuk menghidupkan, menghubungkan, menganalisa dan menampilkan mana yang penting dan menjelaskan apa-apa yang disepakati di kalangan mereka. Ungkapan-ungkapan mereka yang telah dilepai itu, jika dibawa semula menjadi bahan perbincangan dan dijadikan bahan perhatian, dibukakan hati-hati untuk memahaminya, maka usaha ini seolah-olah menghidupkan kembali kalimah-kalimah da'i Islam yang telah mati dan menemuinya kembali setelah sekian lama hilang. Golongan intelek Islam mestilah menyedari sifat yang wajib dalam perbincangan dakwah ini. Dia tidak patut rasa cuak, ego dan action. Siapa translate ni? Action untuk memetik kata-kata orang dahulu. Action apa? Belagak. Tidak patut dia jemu merujuk buku-buku mereka berulang-ulang kali. Sesungguhnya, fiqh ini adalah kurniaan kepada sebilangan kencing manusia yang dikasihinya sahaja. Tetapi di samping itu, janganlah takut untuk berijtihad dan mengemukakan pandangan baru. Kerana fiqh dakwah itu tidak akan berkembang sekiranya da'i bertahan dengan ataupun pada perkara umum, kekal kepada perkara yang tidak ada khilaf. Dalam pada itu, mereka mesti bertegas dalam metodologi kajian tanpa kompromi, dan mereka mesti berpegang teguh kepada usul-usul. Jangan biarkan orang yang terburu-buru, yakni mustajil, atau orang yang takut kepada risiko pertarungan mempermain-mainkan prinsip itu hingga mereka bertindak membuta tuli dan mengecewakan. Jangan biarkan mereka menjadi bahan umpan pihak berkuasa sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Ni semua digariskan asas-asas yang perlu adalah from the beginning dibawa. Sepatutnya kita pandang mereka yang terdahulu tu bagaimana, yang datangkan fiqh dakwah dari awal dulu. Sepatutnya di-appreciate, tidak dipelekehkan. Kemudian pula, tapi itu tidaklah menyebabkan kita jadi jumud dan tak mengembangkan ijtihad yang baru. Tetapi kena pastikan metodologi itu proper kan. Saya sangat mengagumi kenyataan seorang da'i dalam majalah Al-Mujtama' mengenai perkara ini. Dia mengaku betapa penting dan besarnya peranan Syahid Said Qutb dalam menjelaskan dan menentukan manhaj tarbiyah harakiyah gerakan Islam. Demikian juga peranan yang dimainkan oleh Syahid Abdul Qadir Audah dalam menentukan metod perundungan Islam setelah berlakunya kebangkitan dan kesedaran umum Islam yang diilhamkan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Ia mempersiapkan kedua-dua mereka dengan kesedaran itu. Begitu juga dengan peranan ketahanan pendirian yang ditunjukkan oleh Imam Hasan Al-Hudaibi. Seterusnya, penulis dalam penjelasan dan perincian itu menyentuh beberapa perbezaan pendapat yang didorong oleh kesungguhan dan keikhlasan, memenuhi perubahan realiti dan peranan ijma' yang sentiasa berterusan dalam menyelesaikan perselisihan. Penulis ini menutup kenyataannya dengan soalan. Lihat, adakah harakah Islam ini mahu kembali kepada simple dan bentuk umum hanya kerana untuk mengelak dari kesukaran dan aman dan sebarang kebimbangan? Atau harakah ini akan melangkah maju lebih jauh ke depan, memperincikan dengan detail tetapi terpaksa menanggung risiko akibat kemarahan dan kemelataan ini? Faham ke ni? Basically, ini menunjuk kepada satu tulisan dalam buku karangan Mujtama' tadi. Rasanya basicnya ialah dengan appreciate
figure-figure yang terdahulu sebelum tu. Dan dah sebut figure-figure daripada zaman Al-Banna dan sebagainya. Tapi pada masa sama membawa persoalan sepatutnya ijtihad tu dipacu ke depan lagi dalam realiti-realiti yang sentiasa bertambah kompleks. Dan maknanya dan kita tidak sepatutnya menjadi orang yang tak nak mengexpand ijtihad tu just kerana takut kontroversi ke, tak pasti kalau word tu sesuai. So kalau dalam dunia yang lain, kalau kita keluar dalam dunia dakwah kan, contohnya dunia kewangan dan sebagainya, banyak bab-bab ni interestingly Malaysia ataupun pemikir-pemikir dari Malaysia ni agak ke depan dalam konteks apakah Islamic finance dan sebagainya. So dia sebab kalau kita tengok bidang tu sentiasa ada ijtihad baru dalam menangani realiti-realiti yang baru. Maknanya dia tak stick dengan apa yang tertulis dari zaman lampau kegemilangan Islam contohnya. So kalau orang yang sebab bila berlaku benda tu, perbincangan tu akan berlakulah perdebatan kat situ sejauh mana benda tu masih okey tak okey dan sebagainya. So disebut ke sini jangan kita risau atau nak mengelak kritikan tu sehingga kita soalannya jumut Di sebalik persoalan ini sebenarnya tersembunyi kesedaran sebenar terhadap peranan kajian fiqh dakwah dalam memajukan dakwah meskipun selepas itu terpaksa menolak sebahagian dan ijtihad para pengkaji. So that comes with the territory lah kot. Maknanya bila seseorang tu berijtihad, kalau kita ambil klasik contoh empat imam mazhab tu pun, maknanya bila Imam Asy-Syafi'i berijtihad sedemikian rupa, bermaksud dia tidak menerima ijtihad imam yang lain lah dalam aspek khusus itu kan, similarly dengan imam yang lain. So kalau semua empat imam tu takut perbezaan, tak jadilah empat mazhab tu kan. Maksudnya semua macam tapi kan tak tersinggung ke pakcik tu. Kalau macam tu ceritanya tak berkembang lah fiqh seperti mana yang kita tahu sekarang kan. Sekiranya kajian-kajian itu tidak mengemukakan ijtihad baru sekalipun, maka ia tidak sunyi dari ungkapan yang menambah jelaskan atau istilah yang mengkhususkan suatu maksud. Kajian ini mungkin juga mengandungi fatwa ahli fiqh yang lama dan disegani yang menerangkan asal-usul suatu pendapat yang kita sangka baru atau sekurang-kurangnya mendekatkan ijtihad orang lain dalam pengakuan dan persetujuan terhadap daripada pertikaian ijma'. Kat sini quite interesting sebab dalam reality COVID-19 ni kadang-kadang orang bongkar balik kan. Ulama' dahulu dah bincang rupanya pasal wabak dan sebagainya yang rupanya perbincangan tu bukan perbincangan yang baru, tapi disebabkan dia baru dibongkar, digali, disebabkan realiti kita sekarang, orang rasa baru. Ada ulama' bincang pasal apa hari tu yang disebut pasal solat berjamaah dalam keadaan yang kita sekarang lah kan, keadaan wabak, macam solat berjamaah. Sebab kita biasa seolahnya bila kita hidup dalam keadaan yang tenang dan aman sebelum ni, kita tak terbayang solat berjamaah tu boleh jadi dalam bentuk yang lain dan masih diterima kan, masih diterima syarat dalam keperluan realiti tertentu lah kan. Yang kita pernah dengar pun solat khauf lah sebenarnya rasanya masa zaman sekolah rasa belajar solat khauf ni. Walaupun itu kita tak pernah teramat lah kan, sebab kita tak dalam keadaan itu kan. Walaupun solat khauf tu pun belajar ke kau? Maksudnya yang pasal dua saf lah tu dia ada gila-gila kan. Adakah zaman sekarang teknikalnya masih sama? Tu wallahualam, adakah perbincangan itu sebab peperangan zaman dahulu dengan peperangan zaman sekarang kan ada perbezaan. Kadang ni agak ketara dengan ada sniper lagi, dengan ada, so is it technically the same walaupun asasnya sama kan. So itu perbincangan yang interesting lah, siapa bagi bidang-bidang itu kan, yang memang mengkaji fiqh dan mendatangkan ijtihad bagaimanakah sepatutnya pengamalan itu berlaku tu contohnya solat khauf kita pernah dengar, kita pernah belajar kan. Tapi solat yang dalam keadaan sekarang ni kan, macam baru tahu ada actually dah ada perbincangan itu kan. Ada orang yang gali balik tulis tulisan yang lama dulu kan. So that's quite
quite interesting lah, and kalau kita nak tengok begitu. So apa yang dia sebut kat sini kadang-kadang bukan istiadat baru pun kadang-kadang tu, cumanya apa yang dah ada sejak sekian lama tetapi tidak ada orang yang meneliti sebab okay, bila sebut benda tu, saya rasa kat Malaysia ni quite interesting. Of course kita agak ke depan dalam aspek financial, ijtihad Islamic finance dan sebagainya, sebab kita agak mendepani arena itu dalam pentas dunia Islamic finance lah basically. Walaupun sekarang dah makin banyak lah Qatar ke apa benda semua kan, dalam institusi kewangan Islam tapi dalam aspek fiqh ibadah, rasanya interestingly kita bukan nak kata terkebelakang tapi kita, sebab kita punya reality tidak menyebabkan ijtihad tu banyak perbincangan banyak berlaku kat situ. Sebab apa sebab kita, satu, negara kita semua orang majoriti Melayu contohnya kan, so dia macam tak ada perbezaan yang ketara. Kedua, kita hidup di negara yang khatulistiwa. Bila anda pergi ke Eropah dulu, kita akan perasan ada persoalan-persoalan yang real. Dalam contoh, sebab dia 4 musim ni, waktu solat dia amat berubah sepanjang tahun. So adakah contohnya apa kita tak biasa, kerana first time sampai Perancis dulu, kita malas lah nak ambil tahu sangat apa ijtihad di sana. Lepas tu waktu musim sejuk sebab siang dia pendek kan, kalau tak perasan tu maknanya kalau kita masuk lab, sebab kalau orang buat PhD kan duduk dalam lab lama kan, duduk buat eksperimen, kita start eksperimen tu belum Zuhur, so belum lah Zuhur kan, ataupun baru masuk Zuhur ke kan. Okay. Tapi kita sedar dah habis eksperimen, tengok luar dah gelap, dah maghrib, dah masuk maghrib, maknanya asar tu terlepas sebab dia pendek kan. Asar tu sejam lebih je kan, so memang kadang-kadang boleh terlepas pandang. So bila macam tu baru kita akan jajak takkan sebab masa hari tu first time tu jadi memang in a way jadi kodok lah asal tu kan. Tapi bila lepas tu baru kita jadi dynamic sikit, tengok apa ijtihad yang ada kat sini dan sebagainya, apakah cara terbaik sebenarnya untuk mengelakkan jadi gitu kan. Dan kemudian baru kita rupanya solat jamak ni ada kerana yang berbeza sebab kat Malaysia ni tak ada keperluan benda tu kan, sebab tu jarang kita bincang benda tu. Kita punya waktu solat tak berubah sangat, tak ada isu salji ke apa macam-macam lah. So it is interesting sebenarnya. Di luar sana reality mereka menyebabkan perbincangan fiqh ibadah tu agak dynamic lah berbanding Malaysia. So itu just nak bagi contoh lah kan, bagaimana secara sedar atau tak keadaan tu menyebabkan begitu. So kita kat Malaysia ni kadang-kadang anda kat UIA ataupun tak pastilah, kalau universiti lain pun mungkin similar, bila populasi non Malay tu ramai, contohnya international student, kita still agak terdedah dengan fiqah yang berbeza lah. Macam solat kat masjid tu, rupanya ada yang tangan lain pula so kita agak expose lah, so at least kita tak terkejut lah kan, ada lain-lain pula solat ni kan, sah tak sah ni kan. Tapi kalau orang yang tak pernah tengok benda tu, dia mungkin dia susah nak terima kan, boleh ke solat macam tu kan, contoh Wallahualam. Tu nak katanya berkenaan dengan ijtihad tadi lah. Interestingly, orang yang lebih banyak even kalau kita belajar kat sekolah ke benda ni, bagaimana contohnya Imam Syafi'i, kenapa pendapat dia berubah bila satu fasa dan fasa yang lain kan. So dia ada faktor-faktor dia kan. Bila tengok kat masyarakat kat sini, lain rupanya rupanya possible wanita boleh haid umur tu. Maknanya bila observe reality tu baru macam pendapat tu di upgrade dan sebagainya. So kalau orang yang tak pernah tengok dunia dalam perspektif yang pelbagai, menjelajah dan sebagainya, kadang-kadang kita ingat satu dunia ni macam kita, semua boleh hidup macam kita. Seterusnya, apabila hati telah berkarat, jiwa menjadi keruh dan semangat kian pudar, maka kisah-kisah yang meniupkan semangat, kata-kata kiasan dan mudah atau syair yang tersusun indah yang terkandung di dalam kajian-kajian ini adalah sebaik-baik rawatan secara halus. Ia mengandungi pengilapan, pelembutan, pembersihan dan nyalian api.
Wallahualam. Okey, kita kalau siapa yang dengar daripada atau membaca daripada mukadimah, Muhammad Ahmad Rashid memang dia sebut kenapa dia nak guna approach puisi dan sebagainya. Kerana hakikatnya yang menyentuh kita ni banyak macam gitu kan. Contohnya apa ya? Ada beza kan, kita dah tahu konsep tu, maksudnya konsep perjuangan ke apa, tetapi bila datang nasyid, contohnya apa, kadang-kadang grup-grup dari Indonesia yang bawa nasyid-nasyid apa, yang semangat dan sebagainya, digunakan kata-kata yang sama tapi dengan irama, intonasi kita pun jadi semangat kan. So dia ada elemen itu, manusiawinya kita lebih terkesan dengan puisi, kalau buku ni puisi lah, ataupun nasyid, ataupun irama dan sebagainya. So itu hakikat. So Muhammad Ahmad Rashid sebab tu dia kata dia nak guna approach tu, sebab dia kata hakikat ni kita tahu dah pun. Dan dia bawa contoh, kalau mukadimah tak silap, bila Ibn Taymiyah bawa hakikat dan dalil, masyarakat tak terkesan sebab yang pihak yang batil tu, yang bid'ah tu, dia bawa benda-benda yang zikir-zikir yang alunan yang orang pun masyuk pula apa, naik zuk dan sebagainya kan. So ada aspek itu yang Muhammad Ahmad Rashid cuba address. Cumanya unfortunately bila kita translate dan nak cuba sampai kat sini, kita pun tak terdapat lah benda tu kan, macam apa benda pula air hati berkarat namanya. That's the cabaran bila kita translate benda yang berunsur sebegitulah. Seterusnya kita mulai dengan mungkar akbar. So dalam menangani mungkar ni, kat sini subchapter yang seterusnya, kita mula dengan mungkar yang besar. Kemungkaran terbesar yang dimaksudkan oleh mereka dalam perbincangan mereka ialah berhukum dengan undang-undang bukan Islam. Dalam amar ma'ruf, perkara pertama yang wajib diberi perhatian ialah amar ma'ruf akbar, iaitu mengakui uluhiyah Allah semata-mata dan merealisasikan kewujudan mujtama' Islam. Kemudian, nahi mungkar pula hendaklah ditumpukan terlebih dahulu kepada nahi mungkar akbar, iaitu pemerintahan tauhid dan memperhambakan manusia bukan kepada Allah melalui menghukum manusia menggunakan undang-undang yang bukan syariat Allah. So kat sini dia nak highlight terhadap benda yang sepatutnya diprioriti lah kot. Dalam semua ma'ruf yang kita nak buat amar ma'ruf dan semua mungkar yang kita nak buat nahi mungkar, ada ma'ruf yang terbesar yang sepatutnya amat diletakkan prioriti, dan ada mungkar yang besar yang sepatutnya amat diletakkan prioriti. Mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW telah berhijrah dan berjihad untuk membangunkan sebuah daulah Islam yang berhukum dengan syariah Allah. Mereka telah mendirikan sebuah mujtama' yang dihukumkan dengan syariat Islam. Apabila semua itu telah sempurna, barulah mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam perkara furu' ataupun perkara cabang yang berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Sebelum tertegaknya daulah Islam, mereka tidak menggunakan tenaga dan usaha mereka pada perkara-perkara furu' yang tidak akan tertegak kecuali setelah tertegaknya usul yang mantap ini. Pengertian amar ma'ruf nahi mungkar mesti difahami mengikut situasi realiti ataupun waqi'. Tidak dijalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar pada perkara-perkara cabang sebelum selesai ma'ruf dan mungkar yang akbar ini. Itulah yang berlaku ketika permulaan mujtama' Islam dahulu. So kalau kita terima apa yang ditekankan kat sini, dan dia meletakkan prioriti lah dalam effort kita tu, banyak difokuskan ke mana kan. So kat sini dia relate dengan peristiwa apa yang ditegakkan dahulu di Madinah tu. Begitulahnya. Namun itu tidak bererti da'i dilarang dari mempelajari dan mengajar orang yang bersama-samanya tentang adab-adab Islam dan hukum-hukum ibadah. Ia tidak bererti mereka dilarang dari menegah manusia dari mungkar cabang yang mungkin dihapuskan dengan larangan mereka. Tetapi seruan ini adalah ajakan agar tidak tertipu dan dilalaikan dengan rasa memadai mencegah manusia dari kemungkaran kecil tanpa melarang mereka dari melakukan kemungkaran akbar, iaitu berhukum dengan undang-undang bukan Islam. Seruan ini juga untuk mengelakkan da'i berasa cukup dengan hanya memberi nasihat bab bersuci dan sujud sahwi tanpa berterus terang dengan kebenaran, menunding jari kepada tauhid
tajmid orang Islam, mentarbiah mereka, menyelaraskan usaha mereka dan mengarahkan mereka ke arah kebangkitan menyeluruh. So dia letakkan, of course dia tak, bukan menafikan dan bukan melarang lah orang buat amar ma'ruf nahi munkar dalam aspek yang cabang tu macam-macam lah. Tapi nak katanya jangan tertipu kalau kita sibuk buat benda tu tapi kita tinggalkan benda yang besar, ma'ruf yang akbar dan munkar yang akbar tadi kan. Maksudnya contohnya kalau ambil contoh bawah tu, maknanya kita tak directly address tauhid yang masih ada, sekiranya masih ada, kita tak mentajmid dan bertarbiyah orang dan sebagainya, membina mereka kepada kebangkitan, tapi kita sibukkan diri kita dengan amar ma'ruf nahi munkar yang cabang yang disebutkan kat sini. Kita jangan tertipu dengan diri kita lah. Sepatutnya kita tahu prioriti yang penting yang diperlukan oleh Islam. Sesungguhnya Allah SWT telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk memerdekakan manusia. Baginda diutuskan untuk membebaskan manusia dari segala perhambaan sesama manusia dan dari segala belenggu dan kongkongan. Tetapi Yahudi telah mengembalikan semula manusia ini kepada penderitaan dan membelenggu mereka sekali lagi melalui parti-parti yang dibentuk di setiap tempat. Perlu satu kebangkitan Islam menyeluruh untuk menghapuskan segala belenggu serta menghapuskan segala penderitaan dan cengkaman yang menindas generasi baru Islam di seluruh dunia hari ini. Sesungguhnya ini adalah kerja besar. Soal kemerdekaan manusia, soal hidup mati mereka, kebahagiaan dan kecelakaan mereka serta soal syurga dan neraka mereka. Inilah urusan kemanusiaan. Risalah Islam dan dakwah ini mesti disampaikan kepada manusia agar mereka menerima dan mengikutinya, lalu mereka bahagia di dunia dan akhirat. Jika ia tidak disampaikan, ia akan menjadi hujah di hadapan Allah nanti. Kecelakaan dan kesesatan mereka akan dibebankan ke belakang orang yang ditugaskan menyampaikan risalah dan dakwah Islam tetapi tidak menyampaikannya kepada manusia. Na'udzubillah. So ini basically perenggan ni very related kepada siapa yang dah dengar syahadatul haq kan. Konsep, that's essentially it kan. Maksudnya sepatutnya tugas mereka yang dah tahu kebenaran ni ialah untuk menghapuskan segala hujah terhadap Allah kan. Maksudnya kalau dia balik dan kena tak tahu pun apa yang betul, kenapa ni pula kebenaran, mana fair macam ni dan sebagainya. Maknanya selagi ada manusia yang ada hujah yang dia boleh utarakan, maksudnya orang yang tahu risalah ni, yang mendapat risalah ni tidak melakukan kerja mereka lah kan. Macam kita kata hakikatnya kita terima la ikraha fid din. Maknanya memang itu confirm, semua orang tahu ayat tu kan, la ikraha fid din, kita tak paksa dan tak boleh paksa orang terhadap Islam. Tetapi ayat tu kalau dia baca sampai habis baru kita tahu konteks full kan, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maksudnya sebab dah jelas dah apa yang betul apa yang salah dan tak boleh paksa pun, dia pilih sendiri kan. Lepas tu man yakfur bitaghut wa yu'min billah dan sebagainya. Maksudnya siapa yang pilih untuk beriman dan mengingkari taghut, bagaimana dan sebagainya. So dia bukan macam orang yang sebut la ikraha fid din, tak, masing-masing pilih lah. No, that doesn't fit the ayat tadi kan. Ayat tu la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maksudnya okey, jelas saya dah terangkan kebenaran, awak faham dan semua tu. Faham dan tak ada keraguan lagi. So terpulang, anda nak pilih nak terima kebenaran atau tak. La ikraha fid din, tak ada paksaan. Baru kenalah ni macam dia tak tahu hujung pangkal. Tak ada paksaan, masing-masing pilih sendiri. Kita banyak faham hadis dan Quran macam tu, macam kita sebut contoh awal tadi pasal niat, pasal hijrah. Somehow kita faham dalam bentuk yang amat pelik. Sebab tu conclusion kita dan amal kita jadi pelik kan. Dan konon-konon kita berdasarkan Quran kan. Kenapa kau tak berdakwah? La ikraha fid din, mana boleh paksa-paksa. So unfortunately kalau ada yang berhujah macam tu, dia perlu, kalau kata-kata dia perlu disekolahkan, macam kasar lah pula. Tapi maknanya dia perlu diberi kefahaman yang betul supaya kita faham konteks kita faham. Begitu insyaAllah. Para utusan dan Rasul-Rasul Allah telah menyampaikan amanah yang besar ini. Mereka telah menyampaikan risalah dan dakwah ini kepada manusia. Mereka telah kembali kepada Tuhan mereka setelah menyempurnakan tugas mereka dan mereka telah terlepas dan tanggungjawab yang besar ini, dari tanggungjawab yang besar ini.
Mereka tidak hanya menyampaikan dakwah dengan lidah semata-mata, tetapi mereka telah menyampaikannya dengan perbuatan mereka juga, dengan tauladan yang menjelma di medan amal mereka, melalui jihad yang bersungguh-sungguh siang dan malam untuk menghapuskan rintangan dan halangan, sama ada ia berbentuk keraguan-keraguan yang diatur oleh pihak jahiliah atau kesesatan yang dihasili oleh syaitan, atau juga tauhid yang menghalangi manusia dari dakwah Islam, mengganggu manusia dari jalan Allah dan menyelewengkan mereka dari jalan yang lurus, seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang perenggan ni. Ni perenggan ke ayat ni? Macam ayat, ada dua ayat kat sini. Okey. So yang bagi yang dah lalu syahadatul haq pun rasanya amat sepatutnya faham bab ni juga. Maksudnya bila kita relate dengan kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara kata-kata yang terakhir kepada umat Islam ketika kan, lupa dah bahasa Arab ni, tapi basically adakah aku telah menyampaikan kan? Adakah aku telah menyampaikan, maksudnya apa bahasa Arab dia, tapi Rasul SAW bertanya begitu dan semua umat Islam ketika kata ya, bahkan ya kan. Maksudnya itu indikasi bahawa sebelum Rasul SAW dipanggil kembali, dia dah verify maknanya tugas aku dah selesai kan. Tugas aku ialah menyampaikan sehingga jelas sejelas-jelasnya apakah itu kebenaran, apakah itu kebatilan so jelas kan. So maksudnya semua orang dah faham. Dan bila kita reflect begitu nak sebut pun risau juga ni, sebab kita pun maknanya adakah kita terbayang sebelum kita mati kita boleh tanya macam tu, wahai semua manusia, wahai jiran-jiran, aku dah sampaikan tugas aku selesai. Bila kita bayang macam tu, cuak juga sebenarnya, macam uish, na'udzubillah. Ada dia orang mungkin tak pernah dengar pun kita cuba sampaikan apa-apa kan. So macam mana kita nak kembali kepada Allah dalam keadaan macam tu Sebab kat sini dia sampaikan Rasul semua boleh claim boleh tanya. Maknanya kalau semua umat, mana-mana Nabi termasuk Rasulullah SAW, kalau ditanya kepada mereka, mereka tak boleh nak deny the fact that Rasul SAW telah sampaikan sehingga sejelasnya. Cuma dia orang yang degil. Tapi kita ni macam mana? Tu satu masalah yang besar lah. Adakah kita nak mati dalam keadaan kalau kita tanya benda tu kepada semua orang yang kita kenal? Semua clear message apa yang aku bawa? Kita sini boleh bayangkan apa jawapan mereka kan. Ada yang tak tahu pun kita da'i, itu lagi sedih lah. Awak buat kerja Islam punya. Apatah lagi nak cakap message, apa sebenarnya message yang kita bawa kan. Apatah lagi yang kita kena jauhkan juga ialah kalau orang ingat kita buat message yang amat-amat buruk lah. Aku ingat kau nak ajak bergaduh je, asyik-asyik kat Facebook tu macam nak gaduh dengan orang je. Itu lagi sepatutnya kita amat elakkan lah. Sepatutnya orang clear apa yang kita bawa tu kebenaran. Kita bawa dengan cara yang terbaik. Kita nak orang kembali ke kebenaran. Bukan kita nak benda-benda yang lain lah. Dalam alam maya ni banyak jadi sedar atau tak syaitan berjaya twist kan. Kita awal nak ikhlas, nak bawa kebenaran, nak share dengan orang. Lalah kita jadi biar aku sekolahkan dia, biar aku tunjuk kejahilan dia, biar nampak sikit. Manipulasi syaitan dalam niat kita tu perlu dijaga. So tadi macam kalau yang datang awal tadi, kita dah sebut antara pengajaran daripada hijrah tadi. Dan hadis yang pertama, amal yang sebaik mana pun, yang sehebat mana seperti hijrah yang berkorban banyak mana tu pun, kalau niat dah lari, na'udzubillah, Allah kata itu je lah kau dapat. Dan kau dapat nama je lah, kau dapat tunjuk dia tu, tak reti je lah kan. Tapi tak dapatlah ilallah wa rasulih. So kena jaga benda tu. Seterusnya, tugas yang berat itu tertanggung ke atas pengikut-pengikutnya yang beriman kepada risalah dan dakwah baginda. Di sana generasi demi generasi datang dan pergi setelah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengikut-pengikut baginda mesti menyampaikan dakwah Islam kepada generasi selepas mereka. Mereka perlu menegakkan hujah ke atas manusia, hujah Allah ke atas manusia. Tanggungjawab menyelamatkan mereka dari azab akhirat dan kecelakaan dunia. Mereka tidak akan terlepas dari tanggungjawab yang berat ini sehingga mereka melakukan tugas menyampaikan. Mereka mesti menyampaikannya mengikut sebagaimana manhaj yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kupasan pasal ayat apa? Ummatan wasatah litakunu syuhada'a 'alan nas kan. Wa kunna rasulun 'alaikum syahida tu. Maknanya kita sepatutnya menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi ke atas manusia kan. Seperti mana Rasulullah SAW telah menyelesaikan tugas saksi dia, seperti mana yang kita tahu, kita dah sebut tadi,
Kata-kata akhir tu menunjukkan tugas saksi itu selesai. Semua orang dapat persaksian tersebut. So kita sebagai syuhada a'lan nas, harapnya kita buat betul-betul lah supaya tidak ada penyesalan di hari akhirat. Na'udzubillah min zalik. Risalah tetap risalah yang sama, dan manusia tetap manusia yang sama juga. Masih terdapat banyak kesesatan, hawa nafsu, keraguan dan syahwat. Di sana terdapat banyak kuasa tauhid yang menghalang manusia dan menghalang dakwah. Mereka cuba memalingkan manusia dari agama dengan menyesatkan dan menggunakan kuasa mereka. Sikap manusia tetap sama dan halangan macam berulang. Sesungguhnya tugas ini mesti dipikul dan tidak dapat dielakkan dari memikulnya. Jika tidak, ia akan bertanggungjawab beban berat, beban kesesatan keseluruhan manusia dan kesesaran mereka di dunia. Di akhirat pula, mereka menanggung beban tidak tertegaknya hujjah Allah. Mereka akan menanggung semua beban ini dan tidak akan terselamat dari neraka. Na'udzubillah min zalik. Sejauh mana kita yakin benda ni? Ni satu benda yang kadang-kadang kita yang dah terlibat dengan dakwah pun kadang-kadang tak really serius sebab inilah kita tak rasa real sangat benda ni. Kalau Syahkirit dia akan biasa contoh yang sama yang dia buat banyak kali buat, dan anda rasa amat real lah contoh tu kan. Kalau dia buat analogi macam kalau kita nampak ada seorang budak kecil kan, jalan, kita duduk kat tepi tebing kan, budak tu jalan menghala ke tebing tu nak jatuh kan. Kita tengok, kita nampak, tapi kita biar je kan, contohnya, dan dia jatuh. Adakah kita tidak bersalah kan? Dan adakah family tu tak akan blame kita dan betapa marahnya mereka terhadap kita dan sebagainya lah kan? Dan tidakkah itu kezaliman yang sungguh zalim lah kan, kita biarkan benda berlaku kan? Dan dia kata tak, bukankah itu realiti kita sebagai umat Islam melihat non-Muslim? Kan mereka kalau dibiarkan, mereka akan jatuh ke gaung kebinasaan. Tapi kita tengok biar je, biar dia jatuh. Tak jahat ke tu? Tak zalim ke? Tak apa lagi word nak gunakan? Maknanya apakah hati kita tu terlalu kejam sehingga kita biar begitu kan? So that's a real question juga kan? Maksudnya sebab kita sebagai Muslim kadang-kadang kita tak perasan that angle of macam melihat begitu kan. Kita nampak macam apa yang kita nampak? Wallahualam, kita nampak macam kita manusia pilihan, nasib dia orang lah, dia lahir kat keluarga tu kan, siapa suruh, dan sebagainya lah. Wallahualam, tak tahu apa yang kita fikir kan. Tapi somehow dia jadi macam tak klik. Walaupun logik je benda tu, walaupun secara manusiawinya tak kejam ke orang yang tahu something yang real dan dia tahu orang lain tak tahu dan menuju ke kehancuran, dan dia biar. Jahat semacam kan, na'udzubillah. So itu realiti kita kan. So kalau Rasul SAW dia dah terlepas lah ke macam accusation tu kan, tak ada siapa manusia boleh kata, boleh accuse dia sejahat itu, kerana memang dia usaha sehabis mungkin terhadap semua figure termasuk Abu Jahal. Tapi mereka yang degil kan. Tapi persoalan kepada kita itulah satu persoalan yang amat menakutkan sebenarnya kan. Kalau kita tanya non-Muslim kat Malaysia ni, secara umumnya dia orang akan kata apa orang Islam kat Malaysia ni bagi dia orang kebenaran sehingga jelas, sehingga, dan dia orang yang degil ke dia nampak Islam ni amat buruk dan sebab tu dia tak teringin pun kerana perangai kita kan. Adakah orang yang berasa ringan Adakah orang yang rasa ringan bebanan ini semua? Itulah tugas dan bebanan yang memecahkan tulang belakang, menggentarkan setiap jiwa dan menggoncangkan seluruh sendi. We should be in that state lah kalau kita fikirkan tanggungjawab kita kan. It's ironic kan, kalau even kita realise benda ni right after this, hari ni kadang-kadang lepas tu kita relax, tak fikir apa kan. Pernah berlaku tak benda tu kan? Maknanya kadang-kadang that's our cycle lah. Kita dengar, kita realise, just after that, sejam lepas tu kita hidup seolah macam benda tu dah tak real dah kan? So how come ini hanya kerja rijal. Ia hanya kerja rijal. Okay. Inilah dia realiti. Islam tetap Islam seperti dulu juga, sentiasa bersedia untuk menghilangkan penderitaan manusia. Tetapi yang lemahnya ialah penyampaian Islam dan menghayatinya. Oleh itulah
seorang salafus soleh telah berkata, alangkah hebatnya agama ini sekiranya mempunyai rijal. Interesting, maknanya agama ni tak mempunyai rijal. Rijal yang memenuhi ciri-ciri kesyumulan dan kehebatan Islam. Okay. So the issue is not Islam itself kan, tapi pembawanya, rijalnya kan. So kadang-kadang kita reflect di dalam diri kita, kawasan kita masing-masing. Kadang-kadang kenapa macam stagnan ni sebagainya. Kadang-kadang ini isu dia. We do not have rijal-rijal yang akan membawanya. If that is the case, lagi satu soalan, especially orang yang dah terlibat lama dengan tarbiyahan. So tarbiyah kita ni tak melahirkan rijal ke? Dia melahirkan apa sebenarnya? So that's a significant question to ask. Orang yang menyesali di atas adalah di zaman salaf, iaitu ketika dia dapat melihat ramai ulama dan fuqaha furu'. Yang menyesali itu statement tadi kan. Maksudnya statement tadi apa tadi? Alangkah hebatnya agama ini sekiranya mempunyai rijal. So dia kata petikan statement ni dari zaman salaf, dari zaman dulu kan. Alangkah baiknya kalau ada rijal. So dia kata, bukankah masa tu ramai je ulama-ulama fuqaha ni kan. Di samping itu terdapat pula ramai ahli zuhud, tetapi semua ini tidak memuaskan hatinya. Tapi dia still kata macam tu, alangkah baiknya kalau ada rijal, walaupun ada fuqaha, walaupun ada ahli zuhud. Apa yang dikehendaki oleh ulama yang lain dari itu? Memang faqih dan zuhud adalah antara sifat yang dikehendaki, tetapi ia mahu lebih dari itu. Dia ingin da'i yang siang malamnya hanya memikirkan bagaimana membimbing manusia melaksanakan hukum Allah dan menentang pemerintah yang menghukum manusia dengan al-hawa. Peringkat ini hanya mampu dicapai oleh orang yang dikurniakan dengan sifat-sifat lelaki sejati, bijaksana, gagah perkasa, tangkas, tidak berkompromi dengan jahiliah, tidak tunduk kepada taghut yang zalim, tidak berselindung-selindung. Oleh kerana itu, apabila dikatakan kepada seorang tokoh rijal, kami mempunyai hajat yang kecil untuk kamu tolong selesaikan, dia enggan menyelesaikannya dan berkata, carilah lelaki yang kecil untuk menyelesaikannya, kerana lelaki yang kecil berpuas hati dengan amal yang kecil. Wah, faham kot kan? Maksudnya not to dismiss, sebab even perenggan awal tu kata, ya betul, faqih dan zuhud tu antara sifat yang kita kendaki, tetapi keperluan kita beyond that. Dan kita sepatutnya rasa tugas besar dan memerlukan orang yang besar. Bagi rijal yang berjiwa besar, dia mempunyai cita-cita yang tinggi. Dia menyediakan dirinya untuk tugas-tugas yang besar dan enggan dengan kerja yang remeh. Okay. Now, kebetulan minggu lepas dan akan disambung dengan esok sebenarnya, bila kupas pasal Millionaire Success Habit tu, mungkin ada yang join. Dia ada relation juga dengan personal goal kan. Dan kadang-kadang kita ni, unfortunately, goal kita tu dari awal dah kecil. That's very unfortunate lah. Sebab tu kita memang tak buat kerja besar pun. Sebab memang goal kita tak tahulah simptom Melayu kan, siapalah saya nak buat benda kerja-kerja besar ni kan. That's something yang memang kita perlu tangani lah sebenarnya. We should have a very very high goal yang menyebabkan kita, paradigma kita berubah sehingga kita melihat kerja-kerja ni, apakah prioriti kita sekarang, especially dalam keadaan kerja besar tu amat terbengkalai. Maksudnya ramai orang tak buat. Semua orang willing untuk buat kerja kecil-kecil kan, kerja-kerja yang tak memerlukan pengorbanan yang banyak. Tapi kerja-kerja besar tu, so kalau orang yang faham pun kata tak apalah, biar saya buat kerja kecil. So siapa je yang tinggal nak buat kerja yang besar tu kan. So sepatutnya kita kena berjiwa besar untuk buat kerja-kerja besar, insya-Allah. Demi Allah, sesungguhnya dakwah ini adalah kerja rijal sejati. Ia menghimpunkan lelaki yang gagah perkasa di dalam barisan mereka. Orang-orang yang takut menghadapi risiko dan halangan, pertarungan dan pertembungan, maka ia adalah layak dengan angkatan berjiwa kecil. Bagi rijal, yang ditakutinya hanyalah kelalaian al-ghaflah. Sebagaimana yang dikatakan kepada Al-Umar yang zuhud, sesungguhnya antara tanda kamu telah lalai terhadap diri kamu dan berpaling dari Allah ialah apabila kamu melihat sesuatu yang dimurkai Allah, lalu kamu tidak mempedulikannya. Kamu tidak menyuruh dan tidak melarang lantaran takut kepada orang, walhal orang-orang itu tidak boleh membahayakan atau memberi faedah kepada dirimu.
Ini indikator lah. Kalau kita kata apa KPI lalai, ni KPI dia lah kan. Maksudnya kalau kita nampak kemungkaran tu tapi seolahnya kita tak peduli kan, kita tak buat something, that in itself is kelalaian kan. So na'udzubillah, semoga kita tidak begitu. Dalam dakwah ini satu benda yang kadang-kadang nak respect dengan generasi yang terdahulu ialah DNA mereka adalah DNA yang kita kata apa, bila dia lihat some issues, dia memang tackle dan address secara real. Maksudnya ramai generasi ayah-ayah, pakcik-pakcik dulu yang dia dapat dakwah, dia dapat tarbiyah ni di luar, masa overseas, di UK, di Mesir, di US dan sebagainya. Bila dia balik, banyak benda yang masih tak ada. Maknanya sistem pendidikan memang tak ada lah, yang Islamik dan sebagainya. Apa yang dia buat? Dia establish benda tu tau. So lahirlah sekolah Islam. Sekarang ni dia dah jadi common sebab benda tu dah jadi mainstream. Tapi mereka dulu start from zero, bukan orang yang dilatih dalam pendidikan dan perguruan pun, tapi buat sekolah sendiri semua, kerana melihat takkan benda ni nak berterusan dan anak kita takkan masuk sekolah yang macam ketika itu sekolah kebangsaan ketika itu. Yang kalau zaman anak kecil tu pun, kita sekarang mungkin dah tak tengok lah kan, sekolah yang masih uniform dia seluar pendek ke apa, maknanya masih jahiliah. Tapi mereka merubah kan, maknanya they see problem, they change, dia buat something untuk change. Sehingga lahirlah macam-macam sekolah lahir, NGO lahir dan sebagainya. Ada Raudatul Sakinah pun lahir untuk menangani isu yang spesifik. Hidayah Center pun lahir dan sebagainya. Semua lahir dalam aspek bila tengok ada isu, kita address, kita tackle. Ana terreflect benda ni amat terkesan bila satu ketika dulu masa muda Ana ni masih muda insya-Allah, tapi masih lebih muda dulu lah, masa muda remaja kita semangat kan. Dan kita suka blame orang tau. Pakcik-pakcik ni buat apa sebenarnya kan? Tengok masih ramai orang yang tutup aurat tak betul lah, tak pakai tudung tapi pakai macam ni. Kita complain kepada seorang syuyuh. Dan bila dia ungkap benda tu, dia macam, kita macam tersentak lah. Macam dia kata, okay, first ni kebetulan masa tu Ustaz Alias selalu datang program kita orang, kita tanya, kalau kenal lah Ustaz Alias Osman. So dia kata, okay, kami mengakui segala kelemahan kami, macam apa yang tengok tak cantik semua tu, okay, kami mengakui kelemahan kami. However, at the same time, generasi kami boleh claim beberapa benda. Okay, dan dia claim lah, termasuk tadi kan, masa kami balik tu sekolah Islam tak ada, kami yang create. Masa dulu hiburan Islam tak ada, kami yang start nasyid. Tapi kemudiannya dia kata yang bawa to the next level, grup Arkam lah, OVA masa tu, audio video Arkam dengan nada murni ke apa, and the Zik dan sebagainya, macam-macam lah. Kalau zaman tu ramai orang kenal lah. Kemudian sekarang dah jadi Rabbani, jadi tak apalah, tu cerita nasyid. Kami dah start macam dari segi apa kata, medical. Dia kata kalau dulu uniform, dia bagi contoh-contoh yang spesifik lah, dan dia kata macam ramai je orang yang dah ada kefahaman Islam ni, bila balik masuk nak jadi nurse ke apa semua, setiap hari menangis sebab dia punya pakaian tu amat tidak menutup aurat tau. Maknanya baju dia kena besar dan sebagainya, dan memang nampak pakaian dalam dan sebagainya. So dia kata kami dah masuk dan merubah semua benda ni. Sekarang ni nurse, doktor pakai tudung common, trend. Bukan trend lah, maknanya that's the norm kan. Dia sebut. Dulu masa kami dulu, pakai tudung ni memang pelik lah. Orang pakai tudung tu hantu kom-kom, hantu apa semua kan. Sekarang ni tudung tu common, mainstream. Dia kata, okay, antum point, okay, kenapa orang ni sekarang ni ramai pakai tudung tapi ... Betul, itu kelemahan. Tapi generasi kami telah bawa daripada situasi sini, berubah kepada situasi sini. Antum nampak semua perubahan tu. Tak perfect, tapi dah berubah. Antum yang komplain ni, antum buat apa Dan apa yang antum boleh cakap ke anak-anak antum nanti. So memang tersentak habis lah, kita buat apa sebenarnya. Kita yang komplain kenapa itu, kenapa ini, dia orang yang tak lengkap dapat buat perubahan tu pun boleh claim lah, satu ni berubah dah. Antum sekarang beruntung, sekolah anak antum nak masuk sekolah agama dah banyak, semua dah trend dah, that's mainstream. Kita dulu tak ada, kita yang buat, kita yang start sehingga dia jadi mainstream. Pakaian dulu sebagainya lah, perubahan.
adakah kita komplain saja, tapi sebenarnya dekat anak kita tak boleh nak cakap apa. Tak tahulah, ayah pun tak buat apa sebenarnya. Na'udzubillah kan. So what are we doing sebenarnya? Adakah kita golongan yang lalai sebenarnya? Kita nampak satu benda yang perlu diubah, tapi kita tak ubah. Kita tak actually ubah. Kita komplain je. Dan konon-konon itulah usaha yang besar tu kan. Kita komplain dalam Facebook dan sebagainya. Padahal mereka dulu actually go to the ground, set up institution, really change, dan dia boleh claim itu yang dia mampu buat kan. So itu satu muhasabah lah. Lantaran itu Ibn Taymiyah mengkritik orang-orang soleh yang penakut. Berulang-ulang kali dia menerangkan, meskipun mereka telah meninggalkan kejahatan, mereka bukanlah mujahidin tulen yang berjuang menghapuskan kejahatan sehingga tiada lagi fitnah dan rintangan yang menghalang manusia dari jalan dan agama Allah, hingga jadilah agama seluruhnya untuk Allah, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Kan itu kalau siapa yang beriman dengan maratik amal, that's the ultimate goal kan. Ini satu cerita jugalah. Ana suka tanya, apakah maklumat tertinggi? Biasanya orang kata Ustaz Zatul Alam. Saya kata, kenapa pula? Kalau Al-Banna dia kata itu bukan matlamat, itu cara kan. Menjadi ustaz kepada alam untuk mencapai apa? Hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Itu matlamat dia. Maknanya tak ada lagi fitnah. Semua din kulluhu lillah. Cara dia macam mana? Kita jadi ustaz kepada alam. Kita mengajar manusia kan. So itu Ustaz Zatul Alam tu. Dia bukan isu kuasa dan tekan, dia isu jadi orang yang mendidik seluruh alam untuk bagaimana kita sepatutnya hidup kan. Fikirkanlah, kebanyakan manusia jarang sekali berkumpul pada dua sifat ini. Pertama, benci pada kekufuran dan kejahatan serta orang yang melakukannya. Kedua, suka melarang mereka dari kekufuran dan kejahatan. Interesting kenapa dia tak berkumpul sedangkan dia sepatutnya selari kan. Kita tak suka kekufuran, dan orang yang buat kekufuran pun kita tak suka. Kedua tu, kita melarang mereka dari kekufuran. Kadang-kadang kalau kita muhasabah, betul juga aku selama ni memang benci tengok orang yang buat kekufuran dan sebagainya. Tapi the maximum yang kita buat ialah mengutuk dan mengumpat kan. Apa artis tu, bla bla bla, apa dia tu. Tapi kita tak actually buat apa-apa kan. So tu satu benda kalau kita muhasabah balik, betul ke? Aku juga macam ni kan. Na'udzubillah kan. Maksudnya tak terkumpul dua benda tu dalam diri kita kan. Kita benci, tak suka benda tu, tapi kita tak actually buat anything yang real So sepatutnya insyaAllah lepas ni fikirkanlah bagaimana kita nak terkumpulnya dalam diri kita, bos tak sukakan kekufuran dan juga kita actually merubah mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi sampai habis kan. Sebagaimana kebanyakan mereka cintakan kebaikan dari orang yang melakukannya, tetapi tidak menyuruh manusia kepada kebaikan dan tidak berjihad di atas kebaikan dengan diri dan harta. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman hanya orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang ataupun berjihad dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat 15. Firman Allah SWT lagi yang bermaksud dia seterusnya, Qul in a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Terjemahan dia, katakanlah, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu ataupun suami kamu, kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di dalam untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Ini satu ayat yang sepatutnya menggegarkan kita lah. Kalau kita masih lebih cintakan family ataupun tempat tinggal, kesenangan, perniagaan kita berbanding
Bukan kita kata jangan cinta benda tu. Berbanding Allah dan Rasul dan jihad, tunggulah. Tu ayat yang bahaya kan. Tunggulah. So hopefully kita tahu sepatutnya bagaimana. Mungkin kamu menganggap bahawa kamu perlu berbincang lebih lanjut bersama golongan yang lalai ini. Tetapi Yusuf Al-Qaradawi telah lebih dahulu berdebat, berhujah dan mengalahkan hujah mereka dengan kata-kata yang indah dan mendalam. Itu pun rasanya sudah cukup. Dan dia petik kata-kata Yusuf Al-Qaradawi lepas ni. Kata mereka, kebahagiaan terletak pada sikap berdiam diri, pada malu dan kebekuan. Hidup bersama ahli keluarga bukan hidup orang berhijrah dan terusir. Dengan berjalan di belakang kenderaan dalam ketenangan dan langkah yang longlai, dengan kamu katakan apa yang kamu katakan, dengan kamu katakan apa yang dikatakannya tentang tentangan dan penolakan terhadapmu, dengan mengikuti sekumpulan kambing. Kamu dipimpin bukan memimpin. Dengan berteriak untuk setiap penguasa, hidup kamu. Itu macam hidup Sultan kan. Aku berkata, hidup ini mesti bergerak, bukan diam, bukannya beku. Hidup adalah perjuangan. Akan berjuangkah orang yang duduk berpeluk tubuh? Hidup adalah menikmati kelazatan susah, bukan bersedap-sedap dengan tidur nyenyak. Ia adalah membela hak. Orang merdeka mana yang tidak membela haknya? Ia adalah anda merasakan kehinaan itu, laksana meminum air nanah. Jijik. Ia adalah hidup sebagai khalifah di bumi, laksana seorang pemimpin. Boleh berkata no dan yes apabila anda mahu, dengan pandangan yang tajam. Itu petikan daripada Yusuf Qaradawi bila melihat ada orang yang basically tak buat apa lah kan, dan rasa selesa dalam keadaan itu. Itulah penutup anda rasa dalam bab yang ke-12 ini. Formula yang hanya difahami oleh rijal. Dari awal bab ni kalau kita rungkap balik, Muhammad Ahmad Rashid petik bagaimana sebagaimana formula-formula dalam sains yang patut di-appreciate, dan dari situlah melahirkan apa yang kita ada sekarang. Begitu jugalah formula-formula yang telah dibawa oleh orang-orang yang mengkaji fiqh dakwah dari awal dulu kan. So kemudian dia berkembang pembincangan sampai ke hujung ni lah kan, apa yang sepatut difahami oleh para rijal dan keperluan rijal tu juga in the first place kan. So harapnya menjadi pedoman untuk kita lah. Banyak kita sebutkan yang perlu kita muhasabahkan balik sebenarnya. Hidup kita selama ni macam mana? Adakah kita dah actually menjadi rijal yang sepatutnya? Bagaimana kita nak jadi begitu? Dan the important thing kadang-kadang dalam bab ni ialah how to make sure dia menjadi. Menjadi tu maknanya kita actually menjadilah benda tu. Sebab the realization of something jarang jarang lead kepada actual change kalau dia tak dipadukan dengan action yang betul. So kat situ juga yang reason kenapa nak start cover yang buku Success Habit tu, sebab dia mengkaji kenapa orang tu boleh berjaya, kenapa orang lain tak boleh berjaya, walaupun dua-dua kadang-kadang faham benda yang sama kan. So itu yang kita bincangkan, dan ada yang dah join minggu lepas. InsyaAllah yang tu kita akan sambung esok pagi kan. Wallahualam. So untuk bab ni habis di sini, dan kita akan sambung insyaAllah minggu yang akan datang. Bab 13 perjanjian. Of course Ana akan confirmkan balik lah. Maksudnya kalau dah memang ada dalam kalender tu, sama ada minggu depan atau seterusnya, sebab kebetulan di Gombak ni minggu depan weekend akan buat retreat kawasan. So tak pasti adakah waktu ni exactly masih free atau tak. Kalau tak, dia akan jadi minggu lagi satu lah. Sebab yang tu terpaksa diprioritikan untuk actually plan apakah perubahan yang perlu dia buat di Gombak ni kan. Tapi kalau retreat tu start petang dan sempat, dan insyaAllah minggu depan akan ke bab 13 lah. Wallahualam. Itu akan tengok pada perkembangan. Selain daripada tu, of course yang akan join esok, insyaAllah kita boleh join esok untuk sambungan pasal Success Habit tu. Minggu lepas kita dah bincang bagaimana nak setting GPS dan sebagainya kan, dan satu elemen Y tu yang kita nak cover dan lengkapkan esok insyaAllah. Wallahualam. So jazakumullah khairan katsira. Tepat 9.30 alhamdulillah. Sejam setengah kita cover pagi ni. Of course jika ada yang terlepas mana-mana bahagian ataupun yang dulu recordingnya ada insyaAllah di channel tu, boleh saja tengok balik insyaAllah.
Dan sesi ni pun akan insyaAllah siap recordingnya dan diupload by tomorrow lah kot, insyaAllah. Wallahu alam, jazakumullah khairan katsira. Ada apa-apa yang nak ditanya atau apa-apa sebelum kita end the session, sekiranya ada? Kalau tak ada, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah rahmati kita semua, bantu kita dan membawakan kita istiqamah actually lah dalam beramal sehingga ke akhirnya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.